Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 Julai 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Presiden PKR Anwar Ibrahim menyifatkan konsep pendekatan kemah besar yang merangkumi parti-parti pembangkang sebagai mengelirukan. Menurut beliau dalam wawancara bersama Selangor Kini, parti-parti induk Pakatan Harapan harus merangkul kekuatan. Kata Anwar, sebelum ini PH cuba berdamai dengan tokoh-tokoh lain yang dipinggir, namun ada percubaan sehingga menimbulkan ketegangan, keresahan dan pengkhianatan. Dalam wawancara itu juga, Anwar mengakui sukar baginya untuk bekerjasama dengan Bersatu dan Perjuang. Suara kaum B selalunya negatif kalau tidak ada penjelasan. Umpamanya, Perjuang buat kenyataan dia akan mendukung mana saja parti yang menang. Umpamanya, itu bagi saya itu sukar. Kita kalau ada persefahaman dalam pembagian kursi, mestilah atas dasar dan prinsip. Anwar berkata, dia tidak menolak kemungkinan akan ada persaingan 3 penjuru atau lebih, walaupun dia lebih cenderung pertandingan 1 lawan 1. Rafizi Ramli menyifatkan tindakan Maybank Singapore Limited menarik balik saman mereka terhadap pengerusi National Fedlog Corporation NFC sebagai tidak sensitif terhadap kepayahan rakyat. Maybank Singapura semalam dilaporkan telah membatalkan saman terhadap Muhammad Saleh Ismail dan 2 anaknya. Mereka sebelum ini didakwa ingkar terhadap 2 kemudahan pinjaman perumahan di Singapura berjumlah $2,534,203 Sing dolar. Saleh ialah suami kepada bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Shahrizad Abdul Jalil. Dalam satu kenyataan, Rafizi menegaskan penarikan balik saman itu bermakna Maybank tidak lagi boleh memfailkan saman baru untuk menuntut hutang yang belum dibayar daripada NFC pada masa hadapan. Rafizi kemudian menyatakan NFC masih belum membayarnya jumlah wang seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes mereka. Menurut Rafizi, sejak UMNO kembali menjadi kerajaan persekutuan, satu persatu kes bersabit NFC diselesaikan tanpa melalui jalan undang-undang yang sewajarnya. Tambah Rafizi, ini gambaran bagaimana sekiranya UMNO kembali berkuasa sepenuhnya di Putrajaya. Malaysia Kini telah menghubungi NFC dan Maybank untuk mengulas perkara ini. Baik, dalam pada itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zakarshi berkata, Rafizi Ramli lupa bahawa dia paling banyak disaman kerana suka memfitnah. Puan berkata demikian dalam satu kenyataan di media sosialnya hari ini. Kata Puan, timbalan Presiden PKR itu berbangga kerana memenangi semua kes mahkamahnya. Namun, kata Puan, Rafizi lupa bahawa kemenangannya disebabkan kes digugurkan oleh peguam negara ketika PH memerintah, iaitu Tommy Thomas. Dalam satu kenyataan semalam, Rafizi mendakwa sejak UMNO menjadi kerajaan persekutuan, satu persatu kes bersabit National Fedlog Corporation NFC diselesaikan tanpa melalui jalan undang-undang yang sewajarnya. Tambah Rafizi, ini gambaran bagaimana sekiranya UMNO kembali berkuasa sepenuhnya di Putrajaya. Dakwa Rafizi skandal bekas-bekas pemimpin UMNO yang terpalit rasuah mungkin akan ditutup dan bebas begitu sahaja. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Polis akan memanggil timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang didakwa membuat kenyataan tidak sensitif terhadap penganut Hindu. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Sentul, Beh Eng Lai, kepada utusan susulan satu laporan yang dibuat oleh Sayap Bersekutu Bersatu. Ia susulan kenyataan Muhammad dalam wawancara dengan Asia Times baru-baru ini yang merujuk Kawari sebagai beban dalam menggambarkan kekalahan UMNO pada pilihan raya umum ke-14. Menurut laporan utusan, Beh berkata
Kes berkenaan akan disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Kesesaan iaitu dengan sengaja mengaitkan dengan niat membangkitkan pecah keamanan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam, Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu, S. Gobin Krishnan, membuat laporan terhadap Muhammad selepas tiada permohonan maaf secara terbuka seperti yang dituntut. Dalam wawancara dengan Asia Times baru-baru ini, Muhammad menyebut tentang kavadi besar untuk menjelaskan kekalahan UMNO semasa PRU14 lalu. Mengulas lanjut, Beh berkata, pemimpin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di Negeri Sembilan itu akan dipanggil sebaik sahaja pihak polis selesai merakam keterangan saksi-saksi. Pemuda Amanah mendakwa bekas Perdana Menteri Najib Razak berbohong mengenai tuntutan yang dibuat oleh waris Sultan Sulu. Susulan itu, satu laporan polis telah dibuat terhadap Najib di Ibu Pejabat Polis Daerah Bukit Aman petang tadi. Menunjukkan bahawa beliau sebenarnya takut daripada dituduh oleh rakyat bahawa beliau lah yang bersalah dalam situasi ini. Justru pemuda Amanah dan juga Pakatan Harapan bersama rakan-rakan Peguam Muda Amanah, kita bersedia dan ingin mencabar beliau berdebat bersama kami untuk menentukan ya rakyat tahu bahawa siapa yang sebenarnya durjana yang menyebabkan situasi hari ini berlaku. Antara pembohongan yang dikatakan termasuk, Najib mendakwa bahawa saman oleh waris Sulu itu difailkan pada 2019 selepas Pakatan Harapan berkuasa dan gabungan itu tidak melawan kes itu di Mahkamah Timbang Tara. Najib juga didakwa berkata PH menyebabkan Sabah kehilangan kedaulatannya. Kemarin Akhbar Financial Times melaporkan aset dua anak syarikat Petronas di Azerbaijan dirampas oleh waris Kesultanan Sulu yang menuntut 62.59 bilion ringgit daripada Malaysia. Baik, berita seterusnya. Pelawak Aflin Shawki yang sebelum ini lantang membantah penutupan kelab komedi Crack House mula berubah pendirian. Hal ini kerana semakin banyak pendedahan dan bukti-bukti penghinaan terhadap kesucian agama berlaku di kelab berkenaan. Menerusi satu hantaran dalam Facebook, Aflin bertegas tidak mahu lagi berkompromi dengan sebarang perbuatan menghina agama di pentas lawak. Kata Aflin yang juga merupakan pengarah filem, sokongannya sebelum ini hanyalah didasari kesinambungan rezeki para pelawak yang ternyata memerlukan platform untuk membuat persembahan. Aflin turut berkongsi tangkap layar entry di kongsi pengasas Crack House menyaksikan seorang wanita Muslim di Pelawak membuka penutup minuman beralkohol dalam satu persembahan di kelab berkenaan. Terdahulu beberapa video lama tular memaparkan pengasas itu menghina bangsa Melayu dalam bahasa Tamil. Kelab komedi yang terletak di Taman Tun Dr. Ismail TTDI itu baru-baru ini digantung di BKL selepas seorang wanita didakwa menghina Islam semasa persembahan pada sesi mikrofon terbuka di premis itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Noisyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.